Okey, seterusnya kita nak tengok 12.2 sistem saraf. Okey, sistem saraf ya. Kita ada dua sistem tadi kan yang menyelaraskan koordinasi. Yang pertama sistem saraf, yang kedua sistem endokrin. So kita nak tengok sistem saraf dulu. Kita tengok sini. Sistem saraf manusia terdiri daripada rangkaian sel saraf ataupun neuron. Rangkaian sel saraf ataupun neuron. Neuron tu maksudnya sel saraf. Sistem ini dibahagikan kepada dua subunit, kepada dua subsistem, iaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Sistem saraf pusat adalah terdiri daripada otak dan juga saraf tunjang. Okey, otak dan saraf tunjang adalah sistem saraf pusat. Sementara sistem saraf periferi pula terdiri daripada saraf kranium iaitu 12 pasang dan saraf spina 31 pasang. Dan satu lagi adalah reseptor deria. So, saraf kranium, saraf spina dengan reseptor deria termasuk dalam sistem saraf periferi. Ingat, saraf kranium ada 12 pasang. Apa dia saraf kranium? Saraf kranium ni adalah saraf yang mengunjur keluar daripada otak. Itu namanya saraf kranium. Sementara saraf spina adalah saraf yang mengunjur keluar daripada saraf tunjang. Okey. Saraf kranium. Saraf kranium ni menghantar impuls dari dan ke otak. Saraf kranium ni dia hantar impuls nak pergi ke otak dan daripada otak. Tu saraf kranium. Sementara saraf spina pula, yang saraf spina ni menghantar impuls dari dan ke saraf tunjang. Nak masuk dalam saraf tunjang, nak keluar daripada saraf tunjang, saraf spina. Nak masuk ke otak, nak keluar daripada otak, saraf kranium. Okey, jelas Okey. Tak ada masalah pun saya rasa. Okey, kita tengok komponen saraf pusat yang pertama iaitu otak. Okey, cikgu terangkan sepintas lalu. Otak. Tahukah anda bahawa otak terdiri daripada lebih kurang 100 bilion neuron? Banyak kan neuron ni, ada lebih kurang 100 bilion neuron. Otak merupakan pusat koordinasi dan kawalan bagi manusia. Bahagian-bahagian utama otak manusia ialah cerebrum, hypothalamus, cerebellum, medulla oblongata dan kelenjar pituitary. Kita nak tengok satu-satu ya. Okey, cerebrum. Cerebrum boleh tengok kat sini kat dalam konteks awak. Cerebrum merupakan struktur yang paling besar dan kompleks pada bahagian hadapan otak. Yang inilah cerebrum ni. Okey, bahagian yang paling besar dan paling kompleks. Permukaan cerebrum berlipat-lipat. Kenapa dia berlipat-lipat? Tujuannya supaya nak menambahkan jumlah luas permukaan. Supaya luas permukaan cerebrum ni jadi lebih banyak, lebih besar. Kenapa perlukan permukaan lebih besar? Sebab nak memuatkan lebih banyak neuron. Bermaksudnya kalau neuron kita banyak, kita cerdik. Jadi kita kena masukkan banyak neuron kat dalam kita punya cerebrum. Cerebrum merupakan pusat untuk mengawal emosi, pendengaran, penglihatan, personality dan tindakan terkawal. Okey? Cerebrum menerima maklumat dan rangsangan daripada reseptor. Okey, cerebrum ni tadi. Cerebrum lah yang menerima maklumat
dan rangsangan daripada reseptor yang kita bincangkan sebelum ni tadi kan, sampai ke otak. Kalau dah sampai ke otak tu bahagian yang mana? Cerebrum. Dia yang akan menerima maklumat dan rangsangan daripada reseptor. Maklumat ni bila sampai dekat cerebrum, maklumat ni akan dianalisis, diintegrasi dan dihubungkaitkan untuk menghasilkan persepsi deria. Jadi supaya kita boleh tafsir maklumat tu apa dia. Gerak balas akan ditentukan. Okay, jadi otak akan menentukan gerak balas apa yang patut dan arahan tadi akan diberikan kepada efektor. Cerebrum juga bertanggungjawab terhadap keupayaan mental yang tinggi seperti pembelajaran. Okay, masa kita belajar sekarang ni Masa kita belajar ni, kita sedang menggunakan cerebrum. Kebolehan mengingat, kita nak hafal, nak ingat. Kemahiran berbahasa dan juga kemahiran matematik. Semuanya kita gunakan cerebrum. Hypothalamus. Hypothalamus ni cikgu highlightkan yang warna biru tu lah ya. Hypothalamus. Dia adalah merupakan pusat koordinasi homeostasis yang kita akan belajar lepas ni. Merupakan pusat kawalan untuk mengawal atur suhu badan, keseimbangan air dalam badan, tekanan darah, serta mengesan kelaparan, dahaga dan keletihan. Hypothalamus lah ni. Hypothalamus adalah penting untuk menghubungkan. Dialah yang menghubungkan di antara sistem saraf dengan sistem endokrin melalui kelenjar pituitary. Hypothalamus ni kira orang tengah lah. Orang tengah yang menghubungkan sistem saraf dengan sistem endokrin melalui kelenjar pituitary. Kita akan belajar lepas ni. Dan hypothalamus juga mengawal rembesan beberapa jenis hormon kelenjar pituitary. Dia yang kawal. Tak apa, tak faham, tak apa, nanti boleh faham lepas ni. Cerebellum, yang kat belakang ni, area belakang ni cerebellum, memelihara keseimbangan badan serta koordinasi pengejutan otot untuk pergerakan badan. Kelenjar pituitary, kat bawah ni yang comel kecil ni dua ni, terletak pada dasar hypothalamus. Dia adalah merupakan kelenjar utama dalam sistem endokrin. Kelenjar ini merembeskan hormon yang mengawal rembesan hormon oleh kelenjar endokrin yang lain. Tak apa, nanti kita boleh faham lepas kita belajar sistem endokrin. Medulla oblongata mengawal tindakan luar kawal seperti denyutan jantung, pernafasan, pencernaan makanan, pemvasocerutan, tekanan darah, peristalsis, muntah, batuk, bersin dan juga proses menelan. Ini adalah peranan medulla oblongata. Jadi awak baca sepintas lalu dan awak ingatlah ya apa-apa fungsi-fungsi penting setiap bahagian otak ni. Okey.